Gabungan Parti Nasional dan Tempatan adalah formula terbaik di Sabah. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Dalam satu sidang media di Kota Kinabalu, pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah, Datuk Mustafa Sakmud menegaskan bahawa gabungan antara Parti Nasional dan Tempatan adalah formula terbaik untuk menjamin kemajuan dan kejayaan negeri Sabah. Menurut beliau, pendekatan ini bukan sahaja mencerminkan keunikan politik Sabah, tetapi juga dapat memastikan kestabilan politik serta pembangunan yang mampan. Mustafa, yang juga timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, percaya bahawa strategi ini adalah pendekatan paling sesuai untuk Sabah yang mempunyai lanskap politik dan sosioekonomi yang berbeza daripada negeri lain di Malaysia. Dalam kenyataannya, Mustafa berkata, kita hormati pandangan mereka, tapi kita sebagai Parti Nasional ada pandangan kita sendiri. Bagi kami, kerjasama antara Parti Nasional dan Parti Lokal itu yang paling penting di peringkat negeri ini. Mustafa turut menjelaskan bahawa PKR sudah biasa dengan model kerjasama ini sejak awal penubuhannya. Dalam pandangannya, gabungan antara Parti Nasional dan Tempatan bukanlah sesuatu yang baru dan telah menjadi pendekatan yang berkesan bagi memastikan aspirasi rakyat Sabah dapat dibawa ke peringkat nasional. Tambahnya, setiap negeri mempunyai keunikan masing-masing. Dan untuk Sabah, pendekatan ini dilihat mampu menyatukan kekuatan Parti Nasional dengan sensitiviti dan pemahaman mendalam Parti Tempatan terhadap isu-isu di peringkat akar umbi. Dalam sidang media yang sama, timbalan pengerusi MPN PKR Sabah, Datuk Pito Galim, turut memberikan pandangannya bahawa PKR adalah Parti Nasional yang tetap memberikan keutamaan kepada rakyat tempatan. Menurut beliau, kepimpinan PKR di Sabah sepenuhnya terdiri daripada rakyat Sabah sendiri, sekaligus menepis tuduhan bahawa Parti Nasional tidak memahami aspirasi tempatan. Pito menambah bahawa sentimen pro-parti tempatan yang semakin dimainkan oleh beberapa pihak hanyalah naratif politik yang tidak perlu dilayan secara berlebihan. Katanya, isu yang mengapi-apikan parti lokal itu adalah pandangan mereka sendiri. Kita malas campur sangat naratif pembawaan mereka. Sementara itu, timbalan Ketua Penerangan PKR Pusat yang juga Ketua Penerangan PKR Sabah, Razif Rakimin, menegaskan bahawa PKR bukanlah parti dari Semenanjung yang hanya masuk ke Sabah seperti beberapa parti lain. Beliau menyatakan bahawa sejak PKR ditubuhkan pada 4 April 1999, parti itu telah berkembang serentak di Sabah dan Semenanjung. Katanya, kita bukannya macam beberapa parti itu yang diwujudkan di Semenanjung akhirnya masuk ke Sabah. Kita sudah lebih 25 tahun berada di Sabah ini, ujarnya. Kenyataan ini dilihat sebagai usaha PKR untuk menonjolkan kedudukan mereka sebagai parti nasional yang memahami isu tempatan, berbanding dengan parti-parti lain yang hanya bertapak di Sabah selepas kejayaan di Semenanjung. Namun begitu, naratif yang dibawa oleh PKR ini terus mendapat cabaran daripada pihak-pihak yang mengangkat sentimen Sabah untuk Sabah. Sentimen ini seringkali diutarakan dengan alasan bahawa hanya parti tempatan yang benar-benar memahami kehendak dan keperluan rakyat Sabah. Sebagai contoh, parti-parti tempatan sering menggunakan isu Perjanjian Malaysia 1963, tuntutan royalti minyak, dan pembangunan infrastruktur yang lambat sebagai platform untuk mengkritik Parti Nasional. Parti-parti seperti Warisan dan STAR, misalnya, sering menuduh Parti Nasional sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak-hak Sabah sekaligus menjadikan naratif pro-parti tempatan lebih menarik
di mata rakyat. Isu ME63 terus menjadi topik hangat dalam perbincangan politik Sabah. Walaupun Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan jaminan untuk menyelesaikan isu ini, pelaksanaannya masih dianggap terlalu perlahan oleh ramai pihak. Pemimpin seperti Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan pernah menyuarakan rasa kecewa terhadap tindakan kerajaan yang dianggap tidak serius dalam melaksanakan janji-janji berkaitan dengan ME63. Persoalannya, adakah gabungan Parti Nasional dan Tempatan mampu menyelesaikan isu-isu ini dengan lebih berkesan, atau adakah ia hanya akan mengekalkan status quo? Dalam konteks gabungan, persoalan tentang keseimbangan kuasa antara Parti Nasional dan Tempatan turut menimbulkan perdebatan. Adakah Parti Tempatan benar-benar diberikan peranan yang setara dalam gabungan ini, atau adakah mereka hanya sekadar pelengkap kepada agenda politik Parti Nasional? PKR mungkin menekankan bahwa mereka telah lama berakar di Sabah, tetapi kenyataan ini tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan rakyat terhadap sejauh mana mereka memahami keunikan budaya, ekonomi, dan politik Sabah. Perlu diakui, sentimen Sabah untuk Sabah bukan sekadar retorik politik. Ia mencerminkan kekecewaan rakyat Sabah terhadap Parti Nasional yang dianggap gagal memenuhi aspirasi mereka. Namun, pendekatan ini juga berisiko mengasingkan Sabah daripada kerangka nasional yang lebih luas. Dalam hal ini, strategi gabungan antara Parti Nasional dan Tempatan boleh dilihat sebagai usaha untuk mengimbangi kepentingan Sabah dengan keperluan untuk terus berhubung dengan dasar-dasar persekutuan. Tetapi sejauh manakah strategi ini akan berjaya masih lagi menjadi persoalan. Persoalan lain yang tidak kurang pentingnya ialah sejauh mana keberkesanan PKR dalam membawa perubahan di Sabah selepas lebih 2 dekad kehadiran mereka di negeri ini. Adakah mereka telah berjaya memperjuangkan hak-hak Sabah dengan berkesan, atau adakah mereka masih bergelut untuk membuktikan kredibiliti mereka sebagai Parti Nasional yang memahami keperluan tempatan? Isu pembangunan infrastruktur misalnya terus menjadi cabaran besar bagi Sabah. Walaupun terdapat peningkatan dalam beberapa aspek, negeri ini masih lagi jauh ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri lain di Semenanjung. Gabungan Parti Nasional dan Tempatan mungkin dilihat sebagai penyelesaian, tetapi tanpa pelaksanaan dasar yang tegas dan menyeluruh, formula ini hanya akan menjadi satu slogan yang kosong. Akhir sekali, persoalan besar yang perlu dijawab ialah adakah gabungan Parti Nasional dan Tempatan benar-benar membawa manfaat kepada rakyat Sabah, atau adakah ia hanya strategi politik untuk mengekalkan pengaruh Parti Nasional? Jika iya, sejauh manakah komitmen Parti Nasional dalam memahami dan memenuhi keperluan unik rakyat Sabah? Bagi penonton di Current Sphere MY, apakah pendapat Anda semua? Adakah Anda percaya bahwa gabungan ini adalah formula terbaik untuk Sabah? Atau adakah sudah tiba masanya rakyat Sabah memberi peluang sepenuhnya kepada Parti Tempatan? Sejauh manakah keberkesanan PKR di Sabah dalam menangani isu-isu kritikal seperti ME63 dan pembangunan infrastruktur? Mari kita bincangkan pandangan dan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Ulaskan pendapat Anda dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk video seperti ini pada masa akan datang. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana terus bersama-sama kami.